Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke program transformasi sekolah TS25 latihan dalam talian. Kita teruskan dengan modul submodul 3.3 iaitu eksplorasi alatan dalam talian. Jadi pada kali ini saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk meneroka satu LMS yang dipanggil Google Classroom yang berguna untuk guru-guru menyediakan kandungan pembelajaran secara dalam talian. Jadi pada tutorial kali ini saya akan membawa tuan-tuan meneroka bagaimana cara log masuk dan mewujudkan satu kelas maya bagi satu subjek pilihan. Bagi tujuan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada browser internet, mungkin boleh gunakan Google Chrome, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses Google Classroom melalui laman web classroom.google.com dan juga dan log masuk menggunakan ID yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mula mengakses Google Classroom masing-masing. Baik, setelah kita pergi ke laman web classroom.google.com, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat paparan seperti ini, yang mana tuan-tuan dan puan boleh mulakan untuk log masuk dengan mengklik butang Go to Classroom. Jadi satu paparan baru akan muncul. Pada paparan ini, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah masukkan ID yang tuan-tuan dan puan-puan ada, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan teruskan dengan klik butang Next dan masukkan password. Teruskan dengan klik Next. Bila berjaya log masuk, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat paparan seperti ini. Sekiranya ada banyak paparan kelas seperti ini, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan telah mewujudkan beberapa kelas maya atas inisiatif sendiri. Jadi sekiranya paparan kosong bermaksud tuan-tuan dan puan-puan tidak ada kelas lagi yang telah diwujudkan. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu klik tanda tambah di sini, iaitu join or create a class. Tapi untuk kali ini kita nak mewujudkan satu kelas, kita klik create class. Tuan-tuan dan puan namakan kelas tersebut mengikut subjek yang dikehendaki. Jadi setelah kita namakan kelas itu, sebagai contoh saya letakkan di situ 3 aman di bawah subjek English Language dan sectionnya grammar. Jadi saya create satu kelas. Jadi tuan-tuan dan puan akan dapat paparan seperti ini apabila satu kelas telah diwujudkan. Ya. Kalau tuan-tuan dapat lihat di atas sana, ada diletakkan nama kelas itu, iaitu 3 aman di sini, dan dia punya subjek adalah grammar. Ada juga disediakan class code. Class code ini penting untuk murid-murid masuk ke dalam kelas tuan-tuan dan puan sendiri. Di sini juga tuan-tuan dan puan boleh ubah tema mengikut kesesuaian dan cita rasa sendiri ketika tuan-tuan nak pilih tema ini. Jadi dia akan berubah. Ya. Jadi perkara yang penting juga untuk kita lihat di atas bahagian kelas ini ada 4 tab. Yang pertama adalah stream, yang kedua adalah classwork, yang ketiga adalah people, dan akhir sekali adalah grades. Ya, kita kembali kepada stream. Stream ini fungsinya adalah untuk menyenaraikan apa sahaja updates yang telah diletakkan di dalam kelas ini. Classwork pula adalah kandungan mata pelajaran itu. People di sini adalah senarai guru dan juga murid yang ada di dalam kelas tersebut. Dan juga grades adalah paparan untuk penilaian yang dilaksanakan bagi setiap tugasan. Jadi untuk people di sini, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh menjemput rakan guru untuk sama-sama mengelolakan kelas seperti ini dengan cara mengklik
invite teachers dan masukkan email mereka yang tuan-tuan rasakan boleh mengajar bersama-sama di dalam kelas ini. Jadi tuan-tuan dan puan, pada bahagian classwork ini merupakan bahagian yang penting dalam Google Classroom ini, kerana di sini kita letakkan segala kandungan pelajaran yang kita nak sampaikan kepada murid-murid. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini ada butang create, kita boleh create banyak perkara di sini seperti assignment, quiz assignment, question, material, reuse post dan juga topik. Jadi saya cuba merancang satu kelas bahasa Inggeris. Untuk itu, sebagai seorang guru, saya rasa saya perlukan satu bahagian untuk saya letakkan set induksi, set induction, yang mana saya letakkan satu video untuk murid-murid saya menyanyikan lagu tentang habitual actions. Untuk itu saya create dulu, saya ciptakan satu topik, tuan-tuan. Topik di sini dan saya namakan sebagai Let's Watch the Video. Ini merupakan set induksi bagi kelas saya. Saya katakan tadi, saya memilih satu video dari laman YouTube. Saya pilih video ini. Untuk itu saya klik share di YouTube ini dan saya copy URL tersebut dan saya kembali ke kelas tadi. Saya create content ataupun material, dinamakan sini sebagai material bagi di bawah topik Let's Watch the Video tadi. Dan saya klik add di situ, klik YouTube. Dan saya klik URL, saya paste sahaja URL tadi, maka paparan video akan kelihatan di sini. Saya hanya klik butang add. Jadi video saya terpapar di situ. Pada bahagian title, kita letakkan tajuk video tadi. Jadi sebagai contoh di sini saya letakkan title bagi video itu daily routine, dan sebagai guru kita harus fikir bahawa dalam menyediakan kandungan dan aktiviti dalam talian ini, arahan perlulah jelas dan teliti, dengan sangat detail satu persatu, kerana kalau kita hanya letakkan video di situ, kita tidak memberikan maklumat yang jelas kepada murid-murid bagaimana mereka harus respon atau berinteraksi dengan bahan yang kita sediakan tersebut. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan meletakkan instructions ataupun arahan yang jelas dan terperinci satu demi satu supaya murid-murid faham apa yang harus dilakukan dengan konten yang disediakan tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan klik butang post. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini, paparan itu susunannya menjadi seperti ini, topik di bawah dan konten tadi berada di atas. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk menyusun semula supaya konten tadi berada di dalam topik ini, kita hanya perlu tarik dan lepaskan dia ke dalam topik tadi. Jadi ianya tersusun menjadi nombor 1 di dalam topik yang pertama. Jadi untuk menambah isi kandungan mata pelajaran yang seterusnya dalam topik yang sama, saya merancang untuk bertanyakan soalan kepada murid-murid saya. Satu soalan yang mereka jawab secara terbuka, open-ended. Untuk itu saya hanya klik create lagi sekali dan memilih kali ini pilihan question. Untuk itu saya sediakan satu soalan terbuka yang mana mereka harus menjawab soalan ini dan juga berserta dengan arahan seperti saya katakan tadi, dengan diberikan secara satu persatu dan detail beserta contoh sekiranya perlu.
Kemudian tuan-tuan dan puan mungkin boleh lihat bagaimana untuk memberikan markah di situ. Mungkin kita boleh letakkan 5 markah ataupun ungraded pulang pada tuan-tuan dan puan, dan kita klik butang save. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat di situ muncul apa yang telah kita laksanakan tadi, di mana ada konten baru, tapi konten ini terletak di bahagian atas topik tadi. Jadi sekiranya topik itu tidak boleh ditarik seperti yang kita laksanakan pada awal tadi, tuan-tuan dan puan boleh klik edit semula. Tuan-tuan dan puan klik edit, ya, klik edit di sini dan tukarkan no topic menjadi topik yang kita laksanakan tadi, iaitu let's watch the video, dan tuan-tuan dan puan klik butang save. Namun dia masih tidak tersusun kerana ia menjadi satu konten yang awal pula. Jadi untuk itu di sini kita boleh tarik dan letakkan di bawah topik yang pertama tadi. Jadi begitulah contoh bagaimana kita melaksanakan ataupun menyusun isi kandungan mata pelajaran di dalam Google Classroom. Jadi untuk itu sekian dulu untuk sesi ini. Saya akan sambung lagi untuk sesi yang seterusnya, di mana tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat lebih banyak lagi ciri-ciri yang kita boleh gunakan dan juga lain-lain perkara yang boleh dilakukan di dalam Google Classroom. Sekian, terima kasih.